Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, seiring kita menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat ilahi, dapat kita bersama di Majlis Pelancaran Garis Panduan Program Vaksinasi Lestari. Dalam usaha menangani penularan pandemik COVID-19 yang mula dikenal pasti pada penghujung tahun 2019, kerajaan telah melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Garis panduan ini akan memaklumkan tata cara pengurusan bahan buangan klinikal yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127 secara lestari. Pembudayaan amalan hijau dan inisiatif yang bakal dilaksanakan bagi mengurangkan dan mengimbangkan pelepasan gas rumah kaca. Garis panduan ini adalah merupakan dokumen penyokong kepada pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan. Diharapkan usaha ini dapat memberi panduan kepada para pemegang taruh untuk memastikan kelestarian alam sekitar terus terjamin di samping usaha untuk memerangi penularan pandemik COVID-19. Meneruskan tertib acara, majlis dengan segala hormat mempersilakan Yang Berhormat Menteri KASA bersama-sama Yang Berhormat Menteri Musti dan Kesihatan bagi sesi menandatangani mokap buku garis panduan program vaksinasi lestari sebagai tanda pelancaran seterusnya menyerahkan naskah garis panduan tersebut. Yang Berhormat Datuk Seri dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk ke sesi sidang media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih pada kedua-dua rakan saya Yang Berhormat Tuan Khairy Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan, dan rakan-rakan media, pegawai kementerian dan rakan-rakan media sekalian. Hari ini saya telah pun merasmikan pelancaran buku garis panduan program vaksinasi lestari, The Green Vaccination Program, bersama-sama dengan dua menteri, iaitu Menteri Datuk Khairy, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi serta Menteri Kesihatan. Sejak penularan pandemik COVID-19 di Malaysia pada Disember 2019,
terdapat peningkatan dalam penjanaan sisa klinikal bulanan sehingga 96%. Jumlah kuantiti sisa klinikal tertinggi yang direkodkan ialah sebanyak 4,082 metrik tan pada bulan Januari 2021 berbanding 2,084 metrik tan pada Disember 2019. Pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang telah pun bermula pada 24 Februari 2021 akan menambahkan lagi jumlah kuantiti sisa klinikal di seluruh negara dan KASA menganggarkan pertambahan sebanyak 2,100 metrik tan sisa klinikal yang akan dihasilkan dalam tempoh 12 bulan pelaksanaan program imunisasi. Garis panduan ini adalah dokumen khas yang merangkumi tata cara pengurusan bahan buangan klinikal, pembudayaan amalan hijau dan inisiatif pengimbangan pelepasan gas rumah kaca di semua pusat-pusat pemberian vaksinasi dan fasiliti kesihatan yang menjalankan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan saya harapkan insya-Allah garis panduan ini akan dapat memberikan panduan kepada semua pemegang taruh untuk memastikan kelestarian alam sekitar terus terjamin di samping usaha bagi memerangi penularan COVID-19. InsyaAllah mudah-mudahan garis panduan ini akan dapat banyak membantu kita dalam pengurusan tersebut. Sekian, terima kasih. Ada sebarang soalan daripada pihak media, kita beri keutamaan kepada soalan berkenaan program vaksinasi lestari. Assalamualaikum Datuk Seri, Wan Zarul daripada TV3. Baik Datuk Seri, kita tahu yang sekarang ni penggunaan pelitup muka banyak digunakan, banyak juga dibuang merata tempat. Bagaimana dengan pengurusan sisa bagi pelitup muka ini dan dianggarkan 2,100 metrik tan sisa klinikal akan dihasilkan dalam tempoh 12 bulan. Jadi secara puratanya sebulan berapa dan apakah jenis sisa klinikal itu tersebut? Terima kasih. Baik, penutup muka ni tidak dikategorikan sebagai sisa berjadual atau sisa klinikal kecuali yang memang yang dihantar pesakit-pesakit COVID yang positif di pusat-pusat rawatan. Maka kan itu walaupun dia tidak termasuk di antara sisa klinikal, kita minta supaya orang ramai untuk turut memastikan bahawa sisa penutup muka ni tidak dibuang dalam keadaan yang terbuka. Khususnya kita dapati ada beberapa insiden di mana tali getah ini telah pun melekat ataupun tersangkut kepada binatang-binatang dan sebagainya. Oleh kerana itu kita harapkan supaya walaupun dia tak termasuk dalam sisa klinikal yang digunakan oleh orang awam, tapi kita minta supaya publik dapat prihatin sikit isu bagaimana untuk pelupusan, khususnya tali. Tali ini dia boleh menyebabkan tersangkut di mana-mana. Jadi hingga setakat ini itu maklumat saya. Terima kasih. Soalan seterusnya. Bagaimana pengurusan sisa klinikal sejak Januari lalu semuanya berapa? Baik, terima kasih. Kita sisa klinikal ni kita akan hantar ke pusat pelupusan kita di Kualiti Alam. Dan alhamdulillah sepanjang tempoh PKP kita dapat kerjasama khusus sebab dia penghantaran yang pasal dibuat daripada pusat-pusat perubatan klinikal ni hampir setiap hari. Dan pengangkutan dan sebagainya telah pun dapat kerjasama daripada pihak polis untuk memastikan kelancaran penghantaran ke tapak pelupusan kita di Kualiti Alam. Terima kasih. Boleh kod dengan jumlah itu? Boleh, insyaAllah. Ada sebarang soalan lagi dari pihak media? Sekiranya tiada sebarang soalan, kita tamatkan sesi sidang media ini. Satu soalan Datuk Seri. Okey, silakan. Kita tahu Datuk Seri, kita tahu sisa klinikal ni turut melibatkan yang digunakan untuk program vaksinasi. So macam mana dari segi pelupusan jarum-jarum ni, dan kita tahu ada juga jarum-jarum ni digunakan oleh penagih-penagih yang di mana dia orang ada kata dia ambil di tempat-tempat pusat pemberian vaksin tu sendiri. So macam mana dengan daripada sudut perkara ini? Ya, saya jawab. Pertama sekali berkenaan penggunaan jarum sisa daripada suntikan, kita
fasiliti kesihatan, hospital, klinik kesihatan dan juga private hospital serta general practice mengamalkan pembuangan sisa klinikal sebagai kategori B, iaitu mestilah dibuang dalam sharp bin ataupun tong sampah yang dikategorikan warna kuning yang mempunyai simbol buangan berjangkit pada luar tong kuning seperti dalam risalah kita. Dan setiap needle yang digunakan untuk pakai buang, kita telah pun ada syarikat sisa klinikal yang beroperasi di setiap fasiliti Kementerian Kesihatan, dan semua aktiviti pengurusan pembuangan sisa klinikal tersebut seperti jarum adalah diasingkan dan dilupuskan mengikut keperluan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Sekiranya tiada sebarang soalan, kita tamatkan sesi sidang media ini. Saya nak maklum sikit dalam buku panduan kita ni, antara fokus di peringkat kementerian ialah untuk program pengimbangan karbon atau carbon offset akan dijalankan bersama dengan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, di mana jumlah keseluruhan pelepasan gas rumah kaca yang dihasilkan daripada aktiviti pengangkutan vaksin, penggunaan tenaga di PPV dan pelupusan sisa buangan dan sumber lain yang dikenal pasti mengikut tata cara pengiraan antarabangsa akan diimbangkan melalui 3 program utama. Ni yang telah kita dalam buku ni. Yang pertama ialah pemeliharaan hutan dengan menggunakan kaedah kerangka kewangan REDD+. Yang kedua ialah program penanaman pokok seiring dengan kempen penanaman 100 juta pokok. Dan yang ketiga ialah pembelian tenaga baru yang seperti solar, PV, biogas, biogesim dan sebagainya. Dan ini di antara mekanisme yang kita gunakan supaya pelepasan itu dapat kita adakan offset keseimbangan dia. Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Dengan selesainya sidang media tersebut, maka selesailah sudah majlis pelancaran garis panduan program vaksinasi Lestari. Sekian, terima kasih. Dijemput Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man untuk ke bilik